Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa korang? Kapten Rais, founder, trainer, program Lemak Tuli. Tak lama lagi dah nak gaya. Takkan korang nak bergaya dengan perut boroi, badan gemuk berlemak, terlampau kurus. Jadi bolehlah korang join program ubah badan online viral Lemak Tuli. Hanya melalui pemakanan yang sedap, murah, mudah dan tak perlu berlapar, dan senaman yang mudah boleh buat dekat rumah dan dekat mana-mana sahaja. Bukan tu je. Ada macam-macam lagi tips yang akan diajar dalam metod 7 hari ni. Korang boleh kuruskan badan atau naikkan saiz badan dengan kesan yang sangat pantas. Jangan terkejut. Dalam 7 hari je, korang dah boleh nampak kesan yang sangat ketara. Kalau tak ada kesan, kita orang pulang balik duit korang. Yang lagi best, metod ni tak perlu sebarang suplemen, tak perlu produk, tak perlu alas aman. Korang tak payah pergi ke gym pun. Dari segi masa, tak payah risau. Takkan ganggu pekerjaan dan rutin harian korang. Harga? Masih sama, RM89. Tak pernah berubah pun. Dan money back guarantee. Alhamdulillah, metod Lemak Tuli ni terbukti berkesan sebab dah 12,000 orang pernah join. Masing-masing dah dapat badan yang diorang nak. Jadi bolehlah target badan yang korang nak untuk hari raya tahun ni. Barulah pakai baju Melayu semat sikit macam ni. Slot terhad, masa terhad. Jadi tunggu apa lagi? Klik link dekat bawah untuk join program ubah badan viral Lemak Tulin. Jangan menyesal. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa korang? Selamat kembali dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Rais Hamid. Apa korang? Check it out now. Ya betul-betul. Let's go. Come on, jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Korang boleh tekan butang subscribe sekarang. Hari ni punya video simple-simple je. Tak ada nak fancy-fancy sangat. Yang berkaitan dengan adalah isu yang viral duk keluar dekat aku punya social media ni berkenaan dengan ada seorang artis ni yang bercinta lah, lepas tu putus lah, lepas tu masing-masing berbalas kenyataan dekat social media lah. Okey, macam yang korang tahulah, aku ni tak adalah follow sangat pasal dunia artis ni. Artis tu nak jadi apa, nak tunggang terbalik apa, lantak diorang lah, diorang punya live. Tapi bila ada satu benda ni, satu statement ni yang dikeluarkan oleh yang ada seorang yang bertitle Datuk Seri ni, yang dia bercerita berbanding dengan artis dah tunang dan sebagainya, isu pagar lah, aku terpaksa buka mulut lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya tak pernah menipu. Okeylah, sebab nak sangat tidur sebelah-sebelah walaupun tak kahwin. Pening aku kan nak jawab ni kan. Jadi tidurlah sebelah-sebelah. Okey, tidurlah sebelah-sebelah. Sebelah-sebelah. Tak buat apa-apa pun, tidurlah sebelah-sebelah. What? Dan aku tujukan video ni direct terus lah dekat yang Datuk Seri ni kan. Yang aku tiba-tiba trigger ni bukan pasal Datuk Seri tidur sekatil dengan artis tu walaupun tak ada hubungan yang sah. Tu lantak Datuk Seri lah. Datuk Seri nak tunggang terbalik ke, nak masuk neraka ke apa ke, bukan aku punya urusan lah. Tapi tindakan menceritakan penzinaan itu dekat orang awam, apa yang Datuk Seri cuba nak buktikan? Aku rasa dari sudut agamanya Datuk Seri pun tahulah yang kita punya tindakan mengaibkan diri sendiri, menceritakan aib sendiri ni dekat public ni memang satu benda yang diharamkan oleh Islam lah. Cuma yang aku nak tegur aku sekolahkan. Selain daripada hukum agama tu, Datuk Seri terfikir tak tindakan menceritakan aib Datuk Seri dekat live TikTok tu, apa impact dia dekat orang yang tengok dan mendengar? Kebanyakan orang-orang muda ni, diorang fikir nak seronok je. Jadi bila Datuk Seri cerita seolah-olah benda tu nak dinormalisasikan, sekali lagi adalah orang yang cuba-cuba tak kahwin lagi, baru tunang, boleh tidur satu katil. Itu jugalah salah satu sebabnya kenapa Allah melarang kita mengaibkan diri sendiri. Bila tindakan Datuk Seri menceritakan aib, cerita pasal yang Datuk Seri berzina apa semua tu, aku tak nampak apa-apa kebaikan ataupun tujuan murni yang Datuk Seri pergi cerita dekat orang ramai. Daripada pandangan mata kasar akulah, first impression bila tengok Datuk Seri ni kan, image kadang-kadang pakai kopiah, kadang-kadang bercerita pasal agama, tak suka seksi lah apa semualah. Sekali Datuk Seri boleh cerita pula, Datuk Seri ni tidur sekatil dengan artis tu. Secara tidak langsung sebenarnya dah memberikan tanggapan yang buruk secara tidak sedar kepada agama Islam tu sendiri. Orang akan nampak, Datuk Seri ni nampak pergi haji, pakai kopiah, umur pun dah tua dah, badan dah bau tanah dah. Wow, boleh tidur sekatil dengan artis. Siap bangga pula bercerita, siap berselawat lagi sebelum nak cerita tu. Alasan inilah kebenaran. Macam yang aku cakap tadilah, untuk nak bagi Datuk Seri tak salah faham. Datuk Seri nak buat dosa, nak berzina ke, tidur sekatil, tidur satu sofa ke, itu urusan Datuk Seri, bukan masalah aku. Tapi yang aku risau adalah penerimaan
orang-orang yang duk follow Datuk Seri punya cerita, anak-anak muda ni yang mungkin dorang ni tak fikir banyak lagi pasal dosa pahala halal haram, yang dorang fikir nak seronok je. Mungkin juga Datuk Seri yang anak-anak muda yang tengok Datuk Seri punya live yang telah orang rekod dan sebarkan tu, bila dorang tengok yang dorang pun tengah berkapal, ada tunang, tak ke tiba-tiba nanti dorang macam, wish, macam best je kan Datuk Seri ni kan, boleh tidur sekatil pula kan, aku ajak tunang aku kan buat macam ni macam best je. Jadi itulah dia secara simple lah. Aku harap faham Datuk Seri ini bukannya aku macam nak jaga tepi kain orang ke, tak ada, disebabkan benda tu dah lalu dan aku pun tertengok. Jadi tugas aku untuk bagi teguran lah. Kalau aku tak tegur nanti, dekat akhirat nanti aku kena jawab. Dan insya-Allah lepas teguran ni aku dah buat, dekat akhirat nanti aku dah tak boleh jawab dah. Sebab itu tugas aku, bila aku nampak kemungkaran, aku kena amar makruf nahi mungkar. Aku pun Datuk Seri tak adalah baik sangat pun. Aku pun ada juga zaman-zaman gelap aku masa aku muda dulu kan. Tapi tak adalah aku bangga nak ceritakan dekat orang awam, dekat live TikTok, live IG, supaya aku takut penerimaan orang yang mendengar tu. Mungkin dia tengok, ush, aku tak nak tiru lah. Mungkin juga ada yang tengok, ish, ini best ni kalau aku buat ni. Jadi nasihat aku kepada Datuk Seri, sudah-sudahlah bercerita pasal yang Datuk Seri ada berzina ke, ada buat apa benda, jangan cerita pasal aib lah. Sebab kita risau penerimaan anak-anak muda ni boleh merosakkan minda anak-anak muda zaman sekarang, akhir zaman ni. Aku minta tolong korang, tolong share video ni supaya sampai ke pengetahuan Datuk Seri yang aku maksudkan tu. Mungkin kalau korang yang tengok aku punya video ni, kalau nak komen bolehlah komen. Mungkin korang tak setuju, tapi sebagaimana yang aku dah tanya aku punya guru agama apa semua, memang salah lah mengaibkan diri sendiri, cerita pasal aib apa semua kan. Dan korang fikir sendiri lah. Jangan lupa tekan butang like, butang subscribe, butang loceng untuk notification video-video pada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. Semoga kita semua diberikan taufik dan hidayah kepada anak-anak muda. Apa yang korang tengok dekat social media ni, tolong fikir dari sudut agama. Dalam hidup ni nombor satu agama. Fikir baik dan buruk. Kalau baik, buat. Kalau buruk, jangan buat. Jangan fikir nak enjoy. Kadang-kadang kita abaikan dosa dan pahala. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. See ya. Allahu Akbar.